Okey, itu sedikit gambar lah yang kita tengok kan. Kalau anda lihat di berita RTM atau mana-mana rancangan khas RTM, wajah itulah yang juga akan anda lihat di sudut TV anda akan menterjemah dalam bahasa yang kita boleh ketahui dan juga diterjemah ke dalam bahasa isyarat. Betul. Walaupun ruangnya kecil di tepi ni, tapi impaknya sangat besar. Siapalah kita tanpa Tan Libby. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Ini yang saya ajar Perdana Menteri. Saya paling kalau jumpa Libby, saya bagi mini love. I love you. Itulah kan. Dan kalau mana-mana. Actually sebenarnya isyarat bahasa Korea. Ini isyarat orang Korea. Tapi sekarang satu dunia pun tak pakai dah. Betul? Tak kira lah mana-mana pun sebenarnya bahasa isyarat ni boleh. Macam adik I pekat I, kalau jumpa I nak balik, I say bye-bye. Dah tahu juga kan. Itu kan mini love kan. Okeylah, kita jemput Tan Libby kerana ini juga merupakan salah satu ikon kita di RTM lah. Bukan sahaja dari segi penyampai berita, pengacara dan sebagainya, tapi juga kita ingin memertabatkan bagi mereka yang kita kenali sebagai jurubahasa isyarat. Tan Libby dan juga ramai lagi jurubahasa isyarat di RTM sebenarnya. Dan kali ini kita undang Tan Libby kerana beliau antara yang terawal dan terlama. Bermula 1985. Yes. Dulu actually kita mula dengan SPM. Okey. SPM actually sebenarnya kita mula dengan SPM. 2 jam siaran SPM tu? Bukan. Okay. Cuma berita semasa lah. Masa dulu kita kata berita ringkas. Okay. Masa tu dia punya compare akan duduk kat sini, I akan berdiri kat belakang. Belakang bukan sofa. Set yang sama maksudnya. Sama macam ni lah. Compare duduk kat situ. Ahmad Tamimi ada kat situ. Farida Marikan, Rahim Razali masa dululah kan. Semua dah tua dah pun. Masa tu dia duduk kat depan sini. Tak Libby je yang muda Tak Libby je yang masih muda. Paling muda. Kita mula pada tahun 1985. Lama ya. Lama. And lepas tu dia berhenti untuk berapa tahun. Lepas tu kita masuk sekali lagi dalam 1994 hujung tahun bulan 12. Semua orang tak tahu, semua yang tahu. Kalau nak tanya jurubahasa lain semua dia tak tahu. I tahu. Bila kita tengok Libby memang orang kata memang biasa normal, tak ada masalah. Tapi macam mana sebenarnya boleh termasuk dalam bidang ni? Kenapa? Sebab adik I pekak. Adik saya pekak. Anak saudara saya pun, I punya cousin kan sepupu saya pun pekak. Sebenarnya pekak tu dalam keluarga kita. Saya belajar bahasa isyarat sebabkan adik saya pekak, sebab dia menimbulkan banyak masalah dekat rumah. So selepas SPM, I kata I nak pergi belajar sebab nak bergaul dengan dia, nak berkomunikasi dengan dia. Kalau ada masalah kan kita boleh terangkan dengan dia kan dengan bahasa isyarat. Sebab kalau tak tahu bahasa isyarat, ada limit dia ada terhad. Banyak benda you tak boleh cakap. Betul. Yang you boleh cakap tu makan, tidur, you suka ke you tak suka, benda yang biasa tu, benda yang kompleks tu kan you susah nak terangkan dengan dia. So I actually nak pergi belajar bahasa isyarat. I bukan pun nak jadi jurubahasa, semua tak ada. Cuma nak belajar bahasa isyarat untuk bergaul dengan adik I. Tapi tak sangka-sangka tu kan, I dah jadi jurubahasa. Actually tak sangka pun I jadi seorang guru dekat sekolah. Actually kalau you tanya I kan, I pernah belajar kelas isyarat ke? I tak pernah. Jadi belajar masa I tak pernah I bergaul dengan adik I. That's why bahasa isyarat kita ni kan, sebab kita bergaul dengan orang pekak kan, dia lebih tepat daripada orang pergi kelas. Kalau you tengok I say hi kan, hi. Kalau I jumpa you, hi. Hi. Kalau orang pergi kelas kan, dia akan say kan, hi. Sebab dekat kelas kan cikgu tu ajar, hi tu kat atas kepala, H dengan I. So dia akan say hi. Kalau kita hi. Libby punya dia lebih santai. Kalau macam bahasa kita bahasa pasar. Dia macam biasa, macam orang pekak. Tidak terlalu formal. Santai actually bahasa orang pekak. Bahasa orang pekak. Bahasa orang pekak macam tu. Kita tak akan nak sign. Macam kita kata hi. Dia ada dia punya intonasi lain kan. Kalau you punya macam tu lah orang pekak. Kadang-kadang I kat belakang you pun kan, I tak payah lalu kat depan I, daripada belakang I kata hi. Dia orang pekak. Hai, macam itulah kan. Lagi mesra lah kan. That's why you nak tahu jurubahasa tu kan, dia baik ke, dia tak baik ke, you daripada cara dia sign, you tak tahu. Okey. Tapi Tan Libby baik. Libby tu baik. Tan Libby baik. Libby, selain daripada di berita, kita tahu Libby juga bertugas di mahkamah. Perbezaan dia bagaimana?
Jauh bezanya dekat mahkamah. Mana lagi susah? Mahkamah lah. Actually, mahkamah kan bila you masuk dekat mahkamah, you tak tahu apa yang berlaku. You tak tahu apa yang berlaku. Dia mungkin kes dadah ke, roboh ke, liwat ke, macam-macam. Curi ke, semua you tak tahu. So, you masuk baru. Kalau polis tu bagi, DPP tu bagi you kertas pertuduhan, baru kita tahu apa dia. And then kita tak tahu budak pekat tu tahu bahasa isyarat ke tak tahu bahasa isyarat. Okey. So, you kena tahu. Kalau you kena tahu kan, kalau you pergi ke mahkamah kan, 10 orang kan, 9 ke 8 orang tak tahu bahasa isyarat. Bukan semua yang kena tangkap tu tahu bahasa isyarat. Kalau dia tahu bahasa isyarat pun, you kena berlakon juga. Okey. Sebab kan lakonan itu sebahagian daripada bahasa isyarat. Ada setengah orang katakan, dia kata ada lawyer dia katakan, dia tak tahu bahasa isyarat. You cuma berlakon. I say tak. Lakonan itu sebahagian daripada bahasa isyarat. Jadi macam mana nak sampaikan tu? Ekspresi itu Ekspresi isyarat. Pergerakan badan. Kalau I nak kata orang tu duduk kat situ, dia cakap kat situ, I kena pusing kat sini, dia cakap. Lepas tu, you cakap, I kena cakap kat sini. So, I nak bezakan di antara dua watak dekat sini. Okey. So, mahkamah, kerja dekat mahkamah ni actually tak senang. And then dia ada istilah mahkamah, you kena faham. Kalau you tak faham kan, you cuma eja. Orang pekat pun tak faham. Kalau you ingat satu perkataan, satu, you kena ingat, kalau you tak faham, you sign tu, you eja pun orang pekat tu tak faham. So, kita sebagai seorang jurubahasa, kita kena memahami apa yang sebenarnya berlaku. Apa yang you cakap tu kan, kita faham. Lepas tu kan, kita keluarkan. That's why kalau kita keluarkan, kalau kita minat dengan bidang ni kan, you buat, cara you buat kan, you sangat minat, you punya passion tu kan, you buat dengan expression, semua dengan ekspresi, dengan pergerakan badan kan. So, orang pekat tengok pun dia suka tengok. Bila cakap pasal ekspresi, sebab itulah ruang kita yang kat bawah tu daripada kecil tu tiba-tiba jadi besar keluar. Lagi besar. Sebab kalau tak, bibir tu keluar daripada kotak kan. Memang sampai sekarang pun terkeluar. Okey. Tapi Tan Libby sebenarnya bukan sahaja bertugas ialah di dalam bangunan macam mahkamah ataupun di studio kalau untuk berita, tapi juga di lokasi, di lapangan untuk program-program khas. Program khas ada. Yang melibatkan ialah acara besar, rasmi, tidak rasmi. Itu pun kalau ada ya biasa selalu. Kalau biasanya kan kalau ada ucapan Perdana Menteri kan, biasanya saya dipanggil untuk menterjemahkan kepada orang pekak. Ataupun mungkin dalam corporate company, dia akan panggil I. Biasanya dia panggil I kali pertama, lepas tu kan orang pekak kata I nak Libby. Sebab cara saya buat kan lebih jelas daripada jurubahasa lain. I bukan kata I baik. I rasa cara I buat tu kan. Cara penyampaian lagi cara penyampaian I kan. Bahasa pekat ni kan macam kita bercakap. Kalau you sign macam tu, macam kita cakap nyong. Orang dengar pun boleh rasa nak tidur. Betul tak? Ada setengah tu, kalau I punya cara kan, you dengar pun, you tak payah pekat pun, you orang normal, you tengok you pun dia. Kalau nak tidur pun, you tengok you boleh bangun. Betul tak? Because cara I buat kan agresif. Dia bukan agresif, dia interesting lah, I would say. And then dia, kalau kalau suara you, tutupkan suara you kan, you kurangkan suara pun, you boleh faham cara I buat. Betul. So, I tak ikut betul-betul bahasa yang kita belajar. Kita faham, kalau marah kita boleh nampak muka Libby tu berkerut-kerut. Tak payah sign. Muka Libby kan. Tak payah sign. Macam sini ada benda, banyak benda tak payah kita sign. Just tunjuk expression muka. Panas. Dia benda tu sangat besar. Besar. Sebab kalau tinggi you sign betul tak tinggi? Daripada bawah you tengok atas. Tak payah sign. Ada banyak sign tu you tak payah sign. Daripada ekspresi. Kita terjemah dalam untuk TV, berita dan sebagainya. Kita pantas. Kita nak kejar word by word. Jadi itu bukan jurubahasa. Okey. Kalau jurubahasa dia kejar word by word tu, itu translator. Kalau jurubahasa kan biasanya you akan dengar. Lepas tu kan kalau you tengok I sign kan berita kan, I tak akan sign. Bila pembaca berita tu baca dulu kan, I tak akan sign. I dengar dulu dalam 1 second ke 2 second. I rasa dalam 2-3 second baru I sign. Sebab kita kena lepaskan dia dulu baru kita faham. Kalau kita terus sign, kita akan sign setiap patah perkataan. Faham. So, I dengan berita wilayah sekarang kita ada jalan masuk kan tu kan. Selalu I beritahu pembaca berita tu kan, nanti you tunggu saya habis dulu baru you kita jalan sama-sama ya. Okey, faham. Libby start daripada tahun 1985, sekarang dah 2021. Perubahan yang Libby boleh nampak dalam dunia bahasa isyarat. I masuk dalam masa I umur 18 tahun. 18. Sekarang I dah berkecimpung dalam bidang ni 41 tahun. Tahun
tahun lepas 40 tahun. Wah. Sekarang I 41 tahun. That means you campur 18 dengan 41. You tahu I punya umur lah kan. Sweet 18 lagi. I dah tua dah. Perubahan terbesar yang Libby tengok dalam industri daripada actually kan negara Malaysia ada salah sebuah negara di Asia atau di Asia Tenggara kan di Asia Tenggara yang paling awas sekali yang ada jurubahasa isyarat. Sebab masa tu kan kita punya guru besar kan Encik Tanyam, arwah Encik Tanyam, dia walaupun dia dah tua kan, dia actually kan dia sebab dia sangat minat, dia sangat suka nak tu orang pekak. Dia belanja duit, dia pergi Amerika belajar bahasa isyarat. Memang daripada dulu kita tak ada bahasa isyarat, you know. Adalah dia punya kolokio kat sini kan. Tapi dia pergi kat Amerika, dia belajar, dia balik kat Malaysia, dia mengajar bahasa isyarat. Lepas tu dia buka kelas untuk orang pekak. Daripada situ dia pergi, kita walaupun masa tu saya menjadi seorang guru dekat sekolah pekak. So selepas saya mengajar, waktu sekolah tu saya kena pergi bank. Saya pergi mungkin pada hari Sabtu tu saya kena, hari Jumaat petang tu saya kena pergi Ipoh, pergi Penang, pergi Johor. Saya mengajar bahasa isyarat. Sebab kita nak kembangkan bahasa isyarat kepada publik kan. So tu saya pergilah mengajar dekat mana-mana saya pergi mengajar. Okey. Tak Libby juga kalau selain daripada tugas ialah sebagai jurubahasa isyarat, kalau di luar tugas itu mungkin aktif juga ke dengan persatuan ke mana-mana program yang melibatkan NGO ke? Persatuan tu I tak. Tapi I memang actually jadi jurubahasa untuk rumah bahala, kelas apa agama Buddha. Dharma class, they call it as Dharma class. That is also the first class in the world ada jurubahasa isyarat. Okey. Libby mungkin boleh bagi sikit kata-kata akhir dan juga nasihat kepada mereka yang baru ataupun junior-junior dalam industri apa yang I cerita. I ni kan orang yang I pekak. Bila I dah cerita, I tak tahu nak berhenti. Apa sebenarnya. Wind up. Okeylah, ringkaslah secara ringkas Libby. Ringkas apa yang I cerita. Belajarlah bahasa isyarat. Dia satu bahasa walaupun you tak payah gunakan suara, cuma cakap saja. And then boleh berlatih muka you dengan badan you juga. You akan jadi kurus macam I. Tipnya nak kurus Itu point. Yelah sebab beg ke hulu ke hilir badan dia. Okey. Baik. Terima kasih Libby kerana sudi menemani kita hari ini. Selalu kita jumpa di lift, di pejabat. Hari ini menjadi tetamu lain rasa dia sebenarnya kita nampak aura profesionalnya di situ. Betul. Terima kasih sekali lagi Libby. Terima kasih Libby. Dan selepas ini kita nak ke cerita pagi Sarawak pula. Kita nak terus bersama dengan rakan kita Iskandar Shah. Libby boleh stay? Translate sampai habislah. Boleh ke? Kita ke Sarawak. Silakan.